Baik, Pak Pelajar. Sekarang kita akan pergi kepada konsep frame, keyframe dan blank keyframe dalam Macromedia Flash. Frame adalah komponen pada tertingkap kerja Flash yang berfungsi untuk menentukan durasi animasi sesebuah objek. Semakin banyak frame, semakin lama objek akan dimainkan atau dianimasikan. Frame ditanda dengan kotak putih dengan garis hitam dalam Flash. Frame per second, disingkatkan FPS, adalah jumlah frame yang dimainkan setiap saat, sama seperti dalam video. Keyframe adalah kunci frame. Keyframe berfungsi untuk menentukan bila sebuah objek akan muncul pada sesebuah animasi. Keyframe mempunyai sebuah objek atau lebih. Keyframe ditanda dengan bulatan berwarna hitam. Keyframe yang tidak mempunyai objek dikenali sebagai blank keyframe. Blank keyframe adalah sebuah kunci frame kosong. Blank keyframe berfungsi untuk menempatkan sebuah objek atau lebih pada frame. Blank keyframe ditanda dengan lingkaran berwarna putih dengan garis berwarna hitam. Baik, kita pergi kepada perisian menghasilkan animasi 2D. Di sini kita akan menggunakan perisian Macromedia Flash MX. Okey. Macromedia Flash MX ialah satu perisian yang berupaya diaplikasikan dalam pelbagai aras pengarangan multimedia, khususnya interaktif menerusi web. Ia adalah perisian yang berasaskan timeline yang dapat memenuhi keperluan perisian pengarangan multimedia, perisian grafik dan perisian animasi. Ia juga berupaya membenarkan elemen interaktif digunakan dengan mudah dan berkesan. Baik, modul ini menyediakan beberapa kemudahan kepada pengguna supaya dapat mempelajari aspek-aspek utama yang terdapat dalam Macromedia Flash MX. Pada akhir modul ini, pengguna akan dapat menghasilkan satu persembahan interaktif yang mudah. Okey. Di sini kita akan melihat interface atau paparan antarmuka Macromedia Flash MX. Okey. Para pelajar kena mengetahui, kena ambil maklum dengan setiap perkara yang ditunjukkan di dalam antarmuka Macromedia Flash MX ini. Okey. Ini adalah perkara-perkara yang para pelajar akan guna selalu apabila menggunakan perisian Macromedia Flash MX. Okey. Nombor satu ini yang ni file, edit, view, insert ini. Nombor satu ini. Okey. Nombor satu ini ialah menu bar. Menu bar. Bar menu. Mengandungi arahan-arahan kawalan serta fungsi-fungsi asas. Okey. Kita pergi kepada nombor 2. Okey, ini nombor 2. Tools. Ini. Okey. Tools-tools yang terdapat di sini.
toolbox, kotak alatan. Mengandungi alatan kerja yang mempunyai fungsi dan peranan yang tertentu. Ia dapat digunakan dengan cara mengaktifkannya. Setiap item yang dipilih boleh ditentukan spesifikasi atau ciri-cirinya pada pilihan option. Okey. Baik, kita pergi kepada nombor 3. Nombor 3 ini dipanggil timeline. Ini yang kita terangkan tadi. Okey, sebelum ini frame, ini frame. Okey. Ini layer ya. Okey, kita pergi kepada penerangan timeline. Garisan masa. Ia mengandungi bilangan nombor yang mewakili setiap frame bingkai. Ia juga mengandungi layer, lapisan untuk susunan kerja. Kawasan timeline ini digunakan untuk elemen-elemen di dalam aplikasi Flash disusun serta ditentukan peranan dan arahannya. Okey. Baik, kita terus kepada nombor yang seterusnya iaitu nombor 4. Nombor 4. Okey. Kita pergi kepada nombor 4. Ia ialah stage, pentas kerja. Stage merupakan kawasan atau lokasi untuk meletakkan isi kandungan suatu persembahan dan dipaparkan kepada pengguna. Stage ini boleh diubah saiznya mengikut keperluan persembahan yang hendak dibangunkan. Okey. Yang nombor 4 tadi ialah stage. Okey. Kita lihat balik. Ini stage. Okey. Dia macam satu kertas. Okey. Ialah satu tempat yang kamu, para pelajar, ingin membuat animasi, semuanya berada di atas stage. Okey, kita pergi kepada nombor yang seterusnya iaitu nombor 5. Di sini nombor 5 yang ada color mixer, color swatches, components, okey. Nombor 5. Dan di sini juga nombor 5 yang ada actions frame, properties, okey. Kita pergi kepada nombor 5. Okey, di sini nombor 5. Nombor 5 ialah tertingkap. Tertingkap bagi color mixer menentukan tahap campuran warna, color swatches pemilihan warna, components pilihan alatan bagi antara muka pengguna, answers maklumat berkaitan Macromedia Flash MX, actions pilihan arahan action. Okey, ini lebih kurang kepada bahasa pengaturcaraan. Okey, ia menggunakan bahasa action script. Okey. Properties, maklumat tentang suatu pilihan kerja yang dibuat. Okey. Baik. Sekarang kita pergi kepada tools. Toolbox, okey, toolbox. Para pelajar sepatutnya kena mengambil maklum dan kena tahu setiap tools yang ada di dalam toolbox dan fungsinya. Okey. Ini penting supaya para pelajar dapat membuat animasi dengan lebih baik. Okey. Kita mulakan dengan yang atas kali ini. Bentuk anak panah ini ialah arrow. Okey. Ini ialah line, pen, oval, pencil. Okey, free transform, ink bottle, eyedropper, hand, stroke, color. Okey.
Ini ialah fill color, zoom, eraser, paint bucket, fill transform, brush, rectangle, text, lasso, sub selection. Okey. Pastikan para pelajar biasa menggunakan tools ini. Okey. Baik. Berikut adalah tools yang terdapat dalam Flash yang digunakan untuk melukis. Okey. Arrow tool. Ikon arrow tool digunakan untuk mengaktifkan sesuatu garisan atau objek. Ia sering digunakan untuk mengubah suai bentuk sesuatu garisan atau objek serta memindahkannya dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain. Line tool. Untuk membina suatu garisan yang menarik, anda boleh menggunakan ikon line tool. Garisan yang dibina boleh berbentuk lurus, melengkung, condong dan sebagainya. Nota, mengubah suai warna, ketebalan dan rupa bentuk garisan boleh dilaksanakan dengan membuat pilihan pada panel stroke. Okey. Kita pergi kepada oval tool. Oval tool digunakan untuk membina objek berbentuk bulatan atau bujur. Bentuk objek yang dilukis akan terdiri daripada fill dan juga stroke berdasarkan pemilihan warna pada bahagian color toolbox. Kita pergi kepada rectangle tool. Rectangle tool digunakan untuk membina objek berbentuk segi empat sama ada mempunyai bucu yang tajam atau berbentuk separa membulat dengan memasukkan nilai radius bagi round rectangles radius pada bahagian option toolbox. Seperti oval tool, bentuk objek yang dilukis akan terdiri daripada fill dan juga stroke berdasarkan pemilihan warna pada bahagian color toolbox. Baik, kita pergi kepada pen tool. Ikon pen tool sering digunakan untuk membina garisan yang lurus dan juga melengkung. Ikon ini mempunyai fungsi yang sama dengan line tool, tetapi ia mempunyai titik dot yang membenarkan garisan tersebut diubah suai bentuknya setelah ia siap dibina. Sekiranya garisan yang dibina membentuk satu objek yang mempunyai garisan yang tertutup bersambung, objek tersebut akan mempunyai warna mengikut warna yang ditetapkan pada kotak fill di toolbox atau tertingkap panel fill. Baik, kita pergi kepada pencil tool. Ikon pencil tool sering digunakan untuk membina garisan atau objek yang seakan-akan terhasil menerusi lakaran pensel. Tool ini membenarkan anda melukis dengan bebas secara manual. Warna bagi garisan atau objek yang terbentuk adalah berdasarkan pilihan warna stroke. Ikon pencil tool mempunyai 3 mode pada bahagian option toolbox. Yang pertama, straighten. Garisan yang dilukis akan diluruskan seboleh yang mungkin secara automatik. Yang kedua, smooth. Garisan yang dilukis akan dilicinkan secara automatik. Yang ketiga ialah ink.
Garisan yang dilukis akan diubah suai sedikit dan dilicinkan secara automatik. Baik, sekarang kita pergi kepada lasso tool. Ikon lasso tool digunakan untuk membina kawasan pilihan yang tertentu pada sesuatu objek dengan kadar yang lebih bebas. Ikon ini mempunyai dua jenis mode. Yang pertama ialah Magic Wand. Sesuai digunakan untuk membina kawasan pilihan berdasarkan keserataan warna. Biasanya digunakan untuk image bitmap. Yang kedua ialah Polygon Mode. Sesuai digunakan untuk membina kawasan pilihan yang berbentuk poligon atau bersegi. Baik, kita pergi kepada Eraser Tool. Eraser Tool digunakan untuk memadam bahagian tertentu pada objek yang tidak digunakan lagi. Ikon Eraser Tool mempunyai 5 mode pada bahagian Option Toolbox. Yang pertama ialah Erase Normal. Membolehkan garisan yang membentuk objek dan warna yang memenuhi objek dipadam jika berada dalam layer yang sama. Yang kedua, Erase Fill. Membolehkan hanya bahagian dalaman sesuatu objek dipadam. Yang ketiga, Erase Lines. Membolehkan hanya garisan yang membentuk objek sahaja dipadam. Erase Selected Fields. Membolehkan hanya bahagian yang dipilih atau diaktifkan sahaja dipadam. Dan yang kelima, Erase Inside. Membolehkan keseluruhan bahagian dalaman objek yang dilingkungi garisan yang tertutup sahaja dipadam. Okey. Untuk melukis sesuatu image di dalam Flash melibatkan dua elemen yang utama, iaitu strokes dan fills. Anda boleh melukis garisan yang hanya melibatkan stroke atau boleh juga melukis objek tanpa stroke atau kedua-duanya sekali. Okey. Maksud stroke ini yang warna hitam ini, stroke. Fill yang warna biru ni. Okey, itu maksud dia. Sebelum melukis dan mewarna, adalah penting untuk memahami bahawa melukis, mewarna dan mengubah suai objek akan memberi kesan kepada objek yang lain di dalam layer yang sama sekiranya objek tersebut diletakkan secara berlapis. Untuk mengelakkan ini berlaku, pastikan setiap objek yang telah dilukis disatukan terlebih dahulu. Okey, nak gabungkan semua objek guna ini, modify, group ataupun Ctrl plus G dekat keyboard. Dan sekiranya ingin mengubah suai objek yang telah disatukan, objek tersebut perlu dipisahkan. Tekan modify, tekan ungroup ataupun Ctrl plus Shift plus G dekat keyboard. Atau modify, tekan break. Atau Ctrl plus B dekat keyboard.